Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين. العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Ya, semoga semua sehat. Yang tak sehat diberi kesehatan, yang dalam kesusahan diberi kemudahan, dimurahkan rezeki. Dan kita sekejap lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. InsyaAllah Ramadan pada berhari apa? Ahad. Ahad. Sama insyaAllah sini pun pada hari Ahad. Dan marilah kita siapkan diri kita menyambut Ramadan. Sebelum itu, saya Abdul Qadir Al-Jilani berpesan, sebelum masuki bulan Ramadan, banyaklah membaca istighfar. Supaya kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa-dosa. Okey puan-puan, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang apa tadi? Kita dah ambil tadi, insya-Allah tentang sebenarnya minggu lepas kita waqaf lazim. Cuma selepas tu tak mudah membaca mudah waqafkan bacaan. Cuma untuk ini saya langkah dulu kerana nanti ini kalau dah masuk kepada ayat-ayat panjang. Jadi kita ambil yang jenis idgham dulu. Boleh? Kita ambil yang ni nanti kalau kita dah masuk surat-surat panjang baru kita ambil ni. Kita habis bahas dulu tentang jenis-jenis idgham. Okey puan-puan, idgham yang puan-puan tahu ada berapa? Yang dah belajar? Yang puan-puan dah tahu yang dah belajar idgham ada berapa? Idgham ma'ahunnah, idgham bihunnah. Idgham ma'al khunnah dengan bihunnah sama. Bila hunnah. Idgham ma'al khunnah, idgham bila khunnah, lagi idgham mislain. idgham mislain. Itu je kan tiga idgham yang dah belajar. Yang pertama idgham ma'al khunnah ataupun idgham bihunnah. Apa maksud idgham ma'al ghunnah atau bihunnah? Try jangan tengok buku. Memasukkan dengan dengung. Idgham memasukkan ma'al ghunnah atau bihunnah dengan dengung. Betul Puan Dayang. Jadi memasukkan dengan dengung. Yang pertama ingat kena masuk baru dengung. Huruf idgham ma'al ghunnah ada berapa? 4. Apa saja? Yaumun. Ataupun yaumin ataupun yanmu. Jadi bila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ya waw mim nun, maka masuk dan dengung. Contoh an yaqulu menjadi betul, alhamdulillah, terus semua. Ayyaqulu, mantap. Itu ayyaqulu itu idgham ma'al khunnah.
Idgham ma'al hunnah lawan dia idgham bila hunnah. Apa maksud idgham bila hunnah? Memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tanpa dengung. Masuk dulu tapi tak ada dengung. Okey. Contoh. Weh, kejap. Huruf dia ada berapa huruf dia? Ada dua. Dua apa saja? Lam dan ra. Lam dengan ra. Huruf dia ada dua. Lam, ra. Contoh. Mir rabbikum. Asal dia. Min rabbikum. Dibaca. Mir. Mir rabbikum. Walakinna. Dibaca. Walakinna. Dibaca. Walakillah. Walakilla. Nun mati bertemu dengan lam, masuk ke la. Walakilla. Itu idgham bila hunnah. Baru yang ketiga idgham mislan ataupun idgham syafawi. Ini masuk kepada hukum mim mati. Mim mati. Kalau tadi nun mati tanwin, sekarang mim mati. Mim mati ada tiga. Yang pertama idgham mislan ataupun idgham syafawi. Yakni mim mati bertemu dengan Mim. mim. Contoh lakum mimma. Mim bertemu dengan mim, kita kena dengar. Lakum mimma. Itu idgham mislan. Baru sekarang kita masuk jenis idgham. Tetapi idgham yang ini bukan nun mati, bukan mim. Bukan mim mati. Ingat, idgham itu apa maksud idgham? Memasukkan. Kita kena tahu idgham itu memasukkan, bukan dengung. Karena dekat sini jenis idgham ini tidak ada yang dengung, dia cuma masuk saja. Okey? Ingat, yang jenis idgham yang kita akan belajar ni hanya masuk, tak ada dengung. Okey, yang pertama idgham apa ni? Siapa yang boleh baca? Mutajanisain. Yang pertama, yang paling sini dulu. Idgham Idgham mutamas mislain. Mutamamis. Yang kedua, Idgham mutaqarribin. yang ketiga, Idgham mutamasalin. okeylah, jadi line-line semua. Dia jadi maklum semua ni. Yang pertama idgham mutamasilain. Mutamasilaini atau lain. Maklin ni mutamasilain. Kalau yang tak boleh baca boleh letak baris. Mutamasilaini ataupun lain. Mutamasilain. Yang kedua idgham mutaqaribain. Mutamaqaribain. Apa idgham Mutaqaribain. mutaqaribaini atau mutaqaribain. Mutaqaribain. Baru yang keempat, yang ketiga mutajanisain. Mutajanasain. Bukan jana, jani. Mutajanisain, jenis. Mutajanisaini. Okey, kalau nama dah ingat. Yang pertama tadi idgham apa? Mutamasilain. Alhamdulillah, mantap. Yang kedua? Mutaqaribain. Mantap. Yang keempat? Yang ketiga? Mutajanisain. Mutajanisain. Okey, sekarang Ada kita bunyi bising lah Ustaz. Gangguan banyak. Halo, punya saya ke atau macam mana? Tes. Tak tahulah. Ada bunyi. Tes. Hari ini yang seksinya tak bagus hari ni. Hari ni kurang Dengar je lah. basic ni kurang apa namanya?
Kurang jelas. Putus-putus. Putus-putus. Aduh, signal tak puan? Tak tahulah macam mana. Saya rasa signal ni. Tapi masih boleh dengar tak? Boleh ikut tak? Boleh insya-Allah. Boleh dengar tapi bila putus tu tak tahulah apa Ustaz cakap. Tu yang kami diam je. Okey, saya akan ulang-ulang. Okey, tak apa. Dah keadaan signal tak boleh nak buat macam mana. Okey Saya boleh dengar cuma bising. Betul. Atau macam ni, kita keluar dulu semua, nanti masuk saya bagi line baru. Kita try. Okey, okey. Boleh? Boleh. Cuba. Boleh Okey, kita keluar ya. semua keluar, saya bagi line baru, saya buat line baru try. Okey. Cuma rekod dari yang barulah yang ini tutup. Okeylah. Okey, kejap saya tutup semua, saya akan tutup line ni, saya akan buka baru. Tes. Halo? Tes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear tak? Waalaikumsalam. Bising lagi tak? Tak ada bunyi cering-cering tadi. Dah tak ada dah? Alhamdulillah. Tadi banyak sangat idgham je. Okey, kejap. Dah tenang. Clear? Alhamdulillah kalau clear. Puan, tunggu Puan Faridah. Puan Faridah. Puan Ramnah. Ni. Puan Sadiqah. Puan Ramnah. Puan Rozi pun tak ada lagi. Okey, clear tak? Tes 1 2 3. Tes. Okey. Okey Okey, clear. Jelas Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Okey, sambung. Rekod ada tapi kita bincang-bincang tadi masuklah dalam rekod. Okey. Jadi yang pertama tadi idgham apa? Mutamasilain. Idgham mutamasilain. Yang kedua Mutaqaribain. idgham mutaqaribain. Yang ketiga Mutajanisain. idgham mutajanisain. Nisain. Okey. Jadi yang pertama adalah idgham mutamasilain. Mutamasilain. Idgham mutamasilain. Ada makna dalam bahasa Melayu ke tak ada? Mutamasilan ni dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Oh. Okey. Jadi yang pertama adalah idgham mutamasilain. Mutamasilain. Idgham mutamasilain. Mutamasilan ni dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Mutamasilan ni dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Mutamasilan ni dua huruf yang sama.
Okey, memasukkan dua huruf yang berbaris dan keduanya bersamaan makhraj dan sifatnya. Jadi, idgham mutamasilain apabila dua huruf yang sama, satu mati, satu hidup. Yang huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup. Huruf pertama berbaris sukun, huruf kedua berbaris atas ataupun bawah. Ataupun depan. Jadi hidup, berbaris. Jadi contoh. Tetapi bila huruf dia sama, berarti sifat dan makhrajnya sama. Contoh, dal dengan dal. Fa dengan fa. Jim dengan jim. Kecuali dua huruf. Huruf yang sama, satu mati, satu hidup. Kecuali dua huruf. Huruf apa tu? Siapa yang tahu? Ta dan po, Ustaz. Huruf yang sama. Huruf ta dengan ta. Ta dengan ta, to dengan to sama. Mim Ustaz, huruf mim. Mim Dengan dengan dal. dal. Ta dengan Mim dengan betul, dal salah. Mim dengan mim. Tak, maksudnya ada dua huruf. Mim bertemu dengan mim. Satu lagi apa? Huruf apa? Yang idgham muttasil ini semua huruf yang sama. Huruf hijaiyah dari alif sampai ya, itu semua yang sama. Satu hidup, satu mati, tapi yang sama. Kecuali dua huruf saja. Huruf mim dan huruf ya dengan ya. Boleh. ya dengan ya masih masuk mutamasilain. Mim dengan ba. Ba dengan ba masih mutamasilain. Mutamassilai. Huruf mim dan huruf Wow. waw dengan waw mutamasilain. Habis huruf semua Ustaz sebut. Huruf Yang tak sama waw dengan fa mutamassilai tu. adalah huruf nun. Sebab nun mati bertemu dengan nun, hukum Nun mati betul. nun mati bertemu dengan nun, hukum Ifa hakiki. bukan. Nun mati bertemu dengan nun, hurufnya yaumin, ya waw mim nun. Idgham. Ini jarang pulang kaji ni, tak ingat lagi ni. Ma'al gunnah. Nun mati bertemu dengan nun, masuk kepada idgham ma'al gunnah. Wajib dengung. Kan? Idgham ma'al gunnah harus dengung. Mim mati bertemu dengan mim, masuk idgham mislain. Kena dengung. Tetapi selain nun dan mim, maka masuklah idgham mutamasilain. Contoh, kat sini dal bertemu dengan dal. Wa qad dakhalu, salah. Dal qalqalah hilang, walaupun dal huruf qalqalah tapi kita baca menjadi wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Tak dengar dah. Jadi dia tidak ada qalqalah dan tidak ada dengung. Dia hanya sabdu je. Wa qad dakhalu, tahan aja. Okey, itu satu contoh. Ada tak yang lain boleh bagi contoh? Dalam Al-Quran banyak huruf yang sama, dua huruf yang sama. Try bagi contoh. Apa-apalah contoh. Dua huruf yang sama. Apa? Tak baru nak cari ni. Dia janji huruf yang sama, satu mati, satu hidup. Dia kalau dicari susah, kalau tak dicari banyak. Memang pun. Itulah dia. Ni surah Quraisy ni, itu mim. Mim idgham mislain.
Tapi tak ingat. Dia huruf yang sama, satu mati satu hidup selain nun dengan mim. Satu mati, satu hidup. Ada jumpa yang lain? Satu mati, satu hidup. Huruf apa je tak kisah. Kecuali mim dengan nun. Kalau tak dicari ada, kalau cari kenapa lah dia tak ada. Kan? Astaghfirullahalazim. Al-Baqarah Ustaz. Ada puan? Al-Baqarah ayat 282. Muka surat berapa tu? 282. Ayat 282. Tak muka surat lagi senang. Nanti Syak tengok 282 muka surat 49 ke? 9. 49 ke 48? Okey, tak apa, kita cari. 282 48. 282 kita tengok. 282 yang mana ni? Wal yaktub bainakum. Ya Allah, satu oh ini surat yang paling panjang dalam Al-Quran Panjang ayat ni. Baris ke berapa puan? Panjang Ustaz cari. Tak, baris yang ke berapa kira? 1 2 3 tak ada. Baris yang kedua dari atas kot. Baris kedua dari atas. Ya. Baba. Oh, ni betul ni. Ni contoh dia. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh wal yaktub bainakum. Ini ba mati bertemu dengan Yang ba. Kita tak boleh baca macam ni. Wal yaktub bainakum. Walaupun ba mati qalqalah tapi dia kena masuk ke ba. Sebab kadang-kadang sabdu ni ada, kadang-kadang dia tidak ada. Tak semua ada sabdu. Janji kalau huruf dua yang sama macam ni, satu tak ada baris berarti mati. Jadi cara bacanya wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum. Okey, faham? Faham. Semua huruf yang InsyaAllah. semua huruf yang sama. Satu hidup, satu mati. Satu hidup, satu mati. Tapi kalau dua-dua hidup macam mana? Kalau dua-dua hidup. Dalam mutajasinain. Kalau dua-dua hidup. Macam mana dua hidup? Boleh Dua tak? hidup tak ada lah Ustaz. Kalau dua-dua Bukan hidup nak tak hidup jadi Dia kena satu hidup, satu satu mati. Okey, contoh lain. Qul lillah. Qul lillah. Bisa boleh tu. Qul lillah. Kat mana? Tak apa, saya tulis saja senang. Nak cari kadang-kadang tak jumpa. Janji kita dengar. Qul qul lil qul lillah berarti ada lam bertemu dengan lam. Lam mati bertemu dengan lam. Qul lillah. Contoh lagi. Okey. Apa bacanya? Iz. Izzahaba. Izzahaba. Lagi saya kasih satu contoh. Apa bacanya?
You. Yud Rikakum. yudrikum. Kum. Yudrikum. Kan biasa kaf ada sifat hamas kan? Kita tak boleh baca yudrikum. Tak boleh, terus saja. Yudrikum. Oh. Okey. Satu lagi. Janji huruf yang sama kecuali non bertemu dengan non dan mim bertemu dengan mim. Kalau selain itu boleh. Yang ni macam mana baca? Apa tu Ustaz? Apa ni? Tastati' alaihi. Tastati' alaihi. Tastati' alaihi. Ain mati bertemu dengan ain hidup. Itulah yang disebut dengan idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Okey, faham? InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah kalau faham. Kalau tak faham, nanti kita ulang lagi sampai faham. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, seterusnya. Kalau dah idgham mutamasilan, sekarang idgham mutaqaribain. Masuk pada huruf yang berbaris. Qarib ini berarti berhampiran ataupun berdekatan. Berhampiran dua huruf yang memasukkan dua huruf yang berbaris dan keduanya berhampiran makhraj dan sifat. Contoh kat sini adalah lam dengan ra. Mana makhraj lam dan ra? Al-lisan. Al-lisan. Ujung lidah naik ke Langit. langit-langit. Lam, ra. Dan dia sangat berdekatan. Kalau kita tengok ni. Dekat ni, ni lam, ni ra. Berdekatan tak? Dekat. Nampak? Jadi dia berdekatan makhraj dan sifat sama-sama al-lisan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi huruf qaf dengan kaf. Di mana makhrajnya? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Dia dekat. Qaf betul-betul di pangkal. Kaf naik sikit saja. Qaf dengan kaf. Qaf, kaf. Jadi idgham mutaqaribain hurufnya ada empat huruf, maksudnya dua pertemuan. Ra bertemu dengan lam, lam bertemu dengan ra, lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf. Okey. Kita masuk tadi idgham mutajanisain, mutaqaribain. Lam bertemu dengan ra, qaf bertemu dengan kaf. Contoh Qul rabbaka. Qul rabbaka. Baca dia qul ke kur? Kur. Lam hilang. Sebab lam dengan ra berdekatan. Jadi terus masuk ke bukan qul rabbaka tapi qur rabbaka. Qur rabbaka. Okey, dia baca dia qur rabbak. Ra dibaca tebal ke tipis? Tebal. Tebal. Betul Puan Ros. 100 untuk Puan Ros. Tebal. Qurrabbak. Itu yang pertama. Yang kedua, alam nakhluqkum ataupun alam nahlukum. Qalqalah tak ada. Qalqalah dah buang dah kat sini sebab qaf dia bertemu kaf. Jadi baca dia nahlukum. Nahlukum. Bukan nahlukum. Tak. Nahlukum.
Nahlukum. Qalqalah hilang sebab qaf Hilang. bertemu dengan kaf jadi masuk ke kaf. Nahlukum. Okey, saya ulang sekali lagi. Idgham mutaqaribain ialah qarib ini berdekatan ataupun berhampiran. Memasukkan dua huruf yang berbaris dan keduanya berhampiran dengan makhraj dan sifat. Makhrajnya dekat, sifatnya dekat kerana mereka memang berjajar urutan dia. Yakni ada dua, lam dan ra. Lam bertemu ra dengan qaf bertemu kaf. Contoh qul rabbaka menjadi qur rabbaka. Nahluqukum menjadi nahlukum. Okey, faham? InsyaAllah. Jelas? Faham? InsyaAllah faham. Jelas tak? Jelas. InsyaAllah. InsyaAllah faham dah faham. Jelas dah jelas. Cuma kena rajin ulang. Rajin. Kalau tak rajin, lupa lagi. Ya, itu namanya idgham mutaqaribain. Dia tak banyak mutaqaribain ni. Ribain. Seterusnya yang ketiga, idgham mutajanisain. Idgham apa? Idgham mutajanisain. Memasukkan dua huruf yang berbaris. Mutajanisain ni maksudnya satu jenis. Ataupun bersamaan dalam makhraj tetapi berlainan dalam sifat. Makhraj sama. Ta, dal, ta, sa, za, zo, ba, mim. Makhrajnya daripada mana? Al-lisan. Ta, ta, al-lisan, sa, za, zo, al-lisan, ba, mim. Syafatan. Syafatain. Syafatain. Jadi dia makhrajnya sama. Ta, da, ta. Cuma yang sifatnya ada yang berat, ada yang ringas, bahkan ada yang hamas. Raza, zo juga sama. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Ba dengan mim juga sama. Jadi dia hanya ada dia ta bertemu dal, dal bertemu ta ataupun ta bertemu dal, ta bertemu ta. Dia sekitar huruf yang ada tanda ni. Tanda apa ni namanya? Kurungan tu. Kurungan. Dia contoh kalau sa bertemu ta tak boleh. Dia kena dalam kurungan ni. Geng dia satu geng. Contoh laqad taba. Laqad taba. Yang betul bacanya macam mana? Qalqalah ada tak? Tak ada. Qalqalah tak ada. Ara qalqalah. Jadi laqad taba. Laqad taba. Okey, jadi tidak ada qalqalah. Okey, faham? Nak cari contoh? Hello? Jadinya Ustaz, untuk idgham yang tiga-tiga ni, maknanya bacaan dia tu tidak ada qalqalah ataupun bunyi hamas tu. Dia bacaannya kalau dekat sini idgham mutaqariban atau mutajani dibaca izhar. Jelas. Bacaan dia semuanya jelas, tidak ada dengung. Ada Tiga-tiga tu dibaca izhar. Dibaca izhar ataupun dibaca jelas. Okey. Sekarang kita cari contoh yang idgham mutajanisain dalam Al-Quran. Mutajanisain. Surah Al-Kafirun. Ustaz. Muka surat? Surah Al-Kafirun ayat 4. Surah apa? Apa? Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Wala ana abidu ma'abadtum. Surah Al-Kafirun.
Surah Al-Kafirun. Kejap. Ni ada. Wala ana abidum ma'abadtum. Abadtum menjadi abadtum. Dal ada tak? Ada. Masuk ke ta. Ni contoh lagi. Dal dengan ta. Yang lain ada tak contoh lain? Contoh lain? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ayat 176. Muka surat? Muka surat tu tahu Ustaz. Sebab ada contoh dalam Okey, buku saya. Tak apa. Kita buka 150. Ayat berapa? 176? Ya. Panjang-panjang. Ya. Ayat 176. Ya. 6. Baru 131. Ini 30. Ni 30. 170. 176. 176. Ayat dia. Ya. Jap. Kita tengok. 156 baru. Aduh. Panjang ayat dia panjang Tak ada, dia bagi hanya sikit tu je. Yang ada contoh tu je. 7 4. Okey, 107. Lebih. 176. Okey, ni 176 kita tengok. Mana dia? Mana ya? Dia Yalhazalika. Oh ni tapi sini boleh berhenti sebab ada tanda waqaf. Tengok sini dekat skrin. Au tatrukhu yalhazalika. Ni kalau kita sambung hilang, kalau berhenti yalhazalika. Cuma kalau kita kita sambung ada sa bertemu dengan za, maka masuklah idgham mutajanisain. Jadi bacanya yalhazalika, langsung sa hilang, langsung masuk ke za. Yalhazalika. Okey? Ada contoh lain? Okeylah, kalau tak ada tak apa, janji faham kan? Susah Susah ke? Hello Puan. Rasa susah ke? Boleh dipahami insya-Allah Ustaz. Boleh fahami Alhamdulillah. Tak apa, nanti kalau kita jumpa dekat ayat panjang, nanti kita sekali ulang kaji. Okey, saya ulang sekali lagi. Idgham ada 3. Yang pertama, idgham mutamasilain, memasukkan 2 huruf yang sama dari segi semuanya, yakni huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Jadi yang mati hilang, tinggal yang hidup. Contoh, waqad dakhalu menjadi waqad dakhalu. Yang kedua, idgham mutaqaribain, memasukkan 2 huruf yang sama tetapi sama memasukkan 2 huruf
yang berhampiran. Berhampiran dalam makhraj tetapi berlainan dalam berhampiran dengan makhraj dan sifat. Berhampiran dan makhraj dengan sifatnya hampir tapi tak sama. Jadi contoh qur rabbaka dengan nakhluqkum menjadi nahlukum. Dia hanya dua jenis saja. Lam dengan ra dan qaf dengan kaf. Yang ketiga mutajanisan, bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Makhraj lain, makhraj sama, sifat lain. Contoh adalto sazazo bamim. Kalau yang bamim ni contohnya irkab ma'ana, tulisan dia. Irkab. Dia tulisan dia macam ni. Sekejap saya bagi contoh. Kalau ba dengan mim. Ba dengan mim. Kab. Ini ajakan Nabi Nuh kepada putranya untuk naik ke perahunya. Ini mim ya. Sorry, ini mim. Bukan ha, ini mim. Jadi irkab ma'ana dibaca jadi irkam ma'ana, sebab mim dia disabdukan, mim jadi dengung. Irkam ma'ana. Ini contoh dia. Ini disebut dengan idgham mutajanisan. Sorry, bukan mutajanisan. Okey, kalau dah kita sekarang masuk kepada bacaan Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita surah apa? Tak ada surah lagi. Surah surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. So sekarang surah An-Nas. An-Nas. Okey, tapi sebelum surah An-Nasr, rehat kejap saya nak kata anda sekejap je. Boleh Okey. Ustaz. A'udzu birabbin nas.
Wait, ayam. Halo, okey kita sambung. Okey, sekarang kita masuk surah An-Nasr. Nasrun maksudnya adalah apa yang bising ni? Pertolongan. Pertolongan. Surah An-Nasr. Halo? Ya, Ustaz. Surah An-Nasr Punya siapa ni yang bising? Rasak. Halo? Tes. Ya. Okey, surah An-Nasr. Atau saya Kenapa suara tu berulang? Suara Ustaz hilang. suara saya hilang? Bukan hilang, Alah, dia pada saya jelas. Kenapa Saya bising. Sing. Tes. Halo? Hello. Yang tu jelas. Okey. Okey, surah An-Nasr adalah surah yang ke-110. 110. Ngatuk kau tak tanya.
Surah An-Nasr ini termasuk surah yang terpendek. Karena dalam Al-Quran ada 3 surah yang terpendek. Yang pertama surah apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Yang kedua surah Al-Ash. Yang ketiga surah An-Nas. Surah An-Nas. Dia diturunkan di Madinah. Yang bermaksud adalah pertolongan Allah. Apa? Pertolongan Allah ataupun pertolongan. Karena dekat sini pertolongan Allah itu pasti akan datang dan membawa kemenangan untuk orang-orang yang beriman. Setelah surah An-Nasr ini surah Al-Lahab. Jadi surah An-Nasr ini ada hubungan dengan surah Al-Lahab. Surah An-Nasr menerangkan tentang kemenangan diperoleh daripada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sedangkan Al-Lahab menerangkan kebinasaan dan siksaan, yakni untuk Abu Lahab. Abu Lahab dan isterinya, karena dia tidak percaya kepada Nabi, bahkan berniat membunuh dan pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang surah An-Nasr, kalau yang pertama, ayat pertama, apabila datang pertolongan Allah dengan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah dan memuji Allah dan mohon ampun, sesungguhnya dia menerima taubat. Maksudnya ini adalah menandakan bahawa Islam telah menang, iaitu ketika peristiwa Fathul Makkah. Tahu Fathul Makkah? Pernah dengar cerita Fathul Makkah? Perlu Ustaz ceritalah ulangan untuk kami. Fathul Makkah ini adalah pasca pembukaan kota Mekah ataupun dikuasai ataupun diambil kembali oleh Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ini adalah kelahiran Mekkatul Mukarramah, tetapi beliau berhijrah ke Madinah. Jadi negara kelahiran Nabi itu Mekah, tapi negara Islam yang pertama kali adalah Madinah. Barulah negara kedua Mekah. Dan waktu Mekah diambil kembali oleh orang Islam, itu tidak ada peperangan sama sekali karena orang-orang kafir Quraisy menyerah tanpa melawan. Dekat situlah disebut dengan peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah, bukan perebutan tapi pembukaan. Kerana dekat situ tidak ada terjadi peperangan. Bahkan Nabi berpesan kepada kaum muslimin, jangan membunuh orang yang telah menyerah, orang yang berada dalam rumah dan orang yang berada di tempat ibadah. Bahkan barang siapa yang ingin memeluk Islam, masuk Islam, diterima dengan lapang dada. Jadi Nabi, kadang-kadang ada orang yang mengatakan Islam tu asyik perang aja, tapi sebenarnya tidak. Buktinya adalah Fathul Mekah, tidak ada peperangan. Bahkan Nabi memaafkan orang-orang kafir yang ingin bertaubat. Itulah peristiwa Fathul Mekah, ketika Islam dah menang. Orang kafir Quraisy pun dah takut dengan Nabi. Kalau dulu Nabi dihina, dia apa? Sekarang dia takut karena agama Islam dah menyebar luas, dan waktu itulah kemenangan dan pertolongan Allah telah datang. Okey, kita masuk dalam bacaan. Okey, kita mula baca daripada Puan, seperti biasa Puan Ainal, kerana huruf awalnya A jadi awal. Puan Ainal, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Alhamdulillah, mantap. Iza jaa. Iza mad apa za? Mad asli. Makhraj za daripada mana za? Al-Batani. Al-lisan bahagian Lid. ujung lidah berada di depan Di gigi. antara dua bibir. Di antara dua gigi depan. Iza jaa. Ja panjang berapa? Mad 6. 456. Mad apa? mad wajib mutasil. Mad wajib muttasil. Iza jaa nasrullah. Sad makhraj sad kat mana? Al-lisani. Al-lisan. Jadi bibir atas dan bawah lebih ke depan bibir bawah. Bawah bibir bawah. Jaa nas. Kalau kita baca nas ataupun nas salah. Yang betul nasrullah. Allah alif lam apa? Alif lam syamsiyah. Alif lam samsiah. Allah mat apa? Mad asli. Mat asli. Walaupun dia tidak berdiri barisnya, tidak tegak, tapi dia tetap mat asli. Wal fath. Al-fath. Alif lam. Qamariyah. Alif lam qamariyah. Fath. Ta ada sifat hamas, tapi dekat sini bukan hamas masuk ke makhraj ha. Bukan fat, tapi fat masuk ke makhraj ha. Fat. Okey, ayat kedua. Wan Faridah. Okey. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Nak panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah, mantap. Wa ra'aita. Aita bacaan apa? Bacaan Bacaan lin. Wa ra'aitan na'an. Wajibul hunna. Alif lam Alif lam kamari. alif lam samsiah. Alif Sam lam dulu. Mad asli. Ara'aitan nasa yad. Qalqalah sughra. Sughra. Wa ra'aitan nasa yad. Qalqalah sughra. Khulu. Kha kena ada getar. Bukan khulu tapi khulu. 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 Mad asli. Nafi di fi di Mad asli. nillahi Allah. Allah dibaca tebal. Tebal. Dibaca nipis. Nipis. Nillah kan. Mat apa? Mad asli. Mat asli. Nillah mat asli. Alif lam samsiah.
afwa Mad asli. ja Mad iwad. mat iwad. Iwad. Okay, next Puan Ros. Ha? Kalau tak cukup nafas nak berhenti ayat kedua ni macam mana? Macam saat ni saya baca panjang. Kalau saya nak Okey, boleh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Sampai situ sampai tak? okey. Fi dinillahi afwaja. Ataupun wa ra'aitan nasa yadkhulun. Tapi jarang orang buat. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Selalu orang berhenti dekat fi dinillah. Baru orang fi dinillahi afwaja. Aja. Okey, Puan. Ustaz. Ha. Nak tanya, ada orang sebut Allah tu lafzul jalalah tu apa dia? Setiap lafaz Allah memang lamul jalalah. Jalalah tu jalalah tu mulia. Allah tu lafaz mulia. Lamul jalalah. Dan salah satunya dekat Asmaul Husna bawahannya semua tulis al-jalalah. Ana nama Allah. Jalalah tu yang mulia. Okey? Ya. Okey, next Puan Ros. Saya bacakan. Puan Ros ada? Ada. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, mantap. Jadi ketika fasabbih hal lembut fasabbih bihamdi. Jangan fasabbih bihamdi, salah. Fasabbih bihamdi. Okey. Fasabbih bihamdi. Bihamdi mim mati bertemu dengan dal. Mati. Izhar Safawi. Izhar Safawi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ingat bukan wastagh tapi wastaghfir. Fir dibaca tebal ke tipis Ro? Nipis. Jim, tanda wakaf jim apa maksudnya? Boleh berhenti tapi elok terus. Bukan elok terus, boleh berhenti, boleh Boleh terus. berhenti ataupun diteruskan. Jawaz ataupun pilihan. Boleh terus, boleh berhenti. Ikut kita. Innahu nun sabdu. Wajibul guna. Wajibul ghunnah. Innahu Maksilah. kana Ma'asih. natawwa ba mat bukan mak asli, mak apa? Ikrab. Ban dibaca ba menjadi mat Iwad. mat iwad. Kalau sambung baru iklab. Okey, Puan Dayang baca dari atas.
Tiga ayat ya Ustaz. 3 ayat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Puan Sadiqah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alhamdulillah, mantap. Puan Ramna. Bismillah. Mula dari mula Ustaz. Dari semula. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah. Puan Ainal. Baca semua Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wa ra'aitan bising Ustaz. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Puan Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Puan Farida. Buka suara dulu, Puan. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Alhamdulillah. Okey, bagus. Sekarang dah semua dah baca, kita masuk surat yang kedua. Surah Al-Lahab ataupun surat Masad. Ada yang mengatakan surah Al-Lahab sebab menceritakan tentang Abu siapa? Abu Lahab. Tapi ada juga yang mengatakan namanya surah Al-Masad. Dalam Al-Quran ditulis dengan surat Al-Masad. Tapi ada Al-Lahab. Kalau surah Al-Lahab berarti dia berasal daripada perkataan Abu Lahab. Dia surah yang ke-11 dan terdiri dari 5 ayat. Kalau yang maksudnya Al-Masad ni adalah api yang bergejolak. Api yang api neraka. Dia menerangkan tentang kecelakaan bagi paman Nabi, yakni Abu Lahab dan isterinya. Karena terkenal dengan kemusyrikannya. Dekat sini dikatakan bahawasanya surah ini mengisahkan bahawa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Surat Al-Ikhlas mengatakan bahawa tauhid dalam Islam adalah tauhid yang sebenarnya. Maksudnya musyrik ini tidak akan menang, suatu hari juga akan kalah karena dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang melawan Allah dan Nabi akan hancur. Contohnya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun, betapa hebatnya Fir'aun, tak pernah sakit sampai dia mengaku Tuhan. Pada akhirnya dia menyerah dengan Allah SWT, mati. Kemudian Raja Namrud terkenal dengan bala tentaranya yang sangat kuat dan dia takabur. Pada akhirnya hanya dibunuh dengan seekornya nyamuk. Tentaranya kena serangan denggi, semua mati. Dan Raja Namrud sendiri, otaknya dimakan oleh nyamuk. Karena nyamuk itu masuk melalui lubang hidungnya. Jadi kemusyrikan itu tidak pernah menang karena melawan Allah SWT. Okey, kita langsung baca surat Tabat, surat Lahab, surat Masad. Sambung kepada Puan Sadiqah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Okey, Puan Sadiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Berhenti kejap. Wa tab. Qalqalah akbar. Wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada. Yada, apa yada? Mak asli. Yada mak asli. Mak asli ada ombak. Bukan mak asli. Mak asli tak tahu. Majais munfasil. Majais. Masih ingat mak asli tidak ada ombak. Mak asli yang bertemu dengan Hamzah adalah majais mungfasil karena dua apa namanya? Dua kalimah. Tabbat yada abi. Itu mak asli. Mak asli. Lahabiu. Idgham ma'al gunah. Idgham ma'al gunah. Idgham ma'al gunah atau bihunah. Watab. Berhenti kejap. Akbar. Jadi berhenti sekejap Watab tak boleh watab tapi harus berhenti. Watab.
Tab. Okey, next. Puan Dayang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Alhamdulillah. Ma. Mad apa ma? Mad jais munfasil. Munfasil. Aghna. Na. Mad asli. Asli. Anhu. Anhu. Izhar hati. Anhu maluhu. Mad silah qasir. Li. Maksilah. Qasira. Wa ma. Mad asli. Asli. Ma asli. Ma kasab. Kasab. Qalqalah Qalqalah. kubra. Kubra. Kubra kerana tak ada sabdu. Kalau akbar kena ada sabdu. Itu biasanya. Jadi qalqalah kubra. Okey, next. Puan Ramna. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Okay, silakan. Puan Ramna jangan silent. Silent tak ada suara Puan Ramna. Kok tak mau gangguan tadi tu yang tutup. Dah gangguan dah saya tutup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran zata lahab. 5 minit lagi. Sekali lagi. Sorry, isteri cakap. Naran zata lahab. Alhamdulillah. Kejap. Dina. Yang. Puan Sadikah ni saya tak kenal rupa. Tak pernah nampak. Puan Inah nampak tak? Ataupun saya ada benda tak klik. Jadi saya tak nampak. Tadi terang. Oh memang tutup ya. Macam mana nak tutup? Tutup kamera. Sama. Ini selalu Tutup kamera. Kamera belah-belah atas nak tutup macam mana saya tak kerti. Sorry. Dia ada gambar macam kamera tu Puan Ramna. Sebelah mikrofon kan. Kenapa ada apa? Puan Ramnah rindu Puan Sadiqah. Oh. Okey. Puan Ramnah boleh ulang sekali lagi Puan? Saya naran zata lahab. Alhamdulillah. Saya la apa la? Mat asli. Na ra Ikhfa hati. za Asli. talahab. Kubra. Qalqalah suhra. Okay, next. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Wa mra'atuhu hammalatal hatab.
Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra mim mati dengan ra. Izhar syafawi. Izhar safawi. Ra'atuhu Mat asli. Mat silah qasirah. maksilah qasrah. Hamma mim sabdu Mat asli. wajibul gunnah dan ma asli. Latal hatab. Al hatab alif lam Maria. qamariyah. Tab Qalqaliyah. qalqalah kubra. Okey, Puan Faridah. Kejap. Ya, Puan Ainal. Macam mana sekarang ni, macam mana nak tahu qalqalah kubra dengan qalqalah sughra? Boleh saya faham betul ni? Kejap. Ayat 3 dengan 4. Okey. Qalqalah sughra, huruf qalqalah berada di tengah dan tanda mati. Okey. Qalqalah kubra berada di ujung ataupun waqaf. Qalqalah akbar berada di ujung atau waqaf dan ada tanda sabdu. Okey, clear? Okey. Okey, Puan Faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidiha hablum min masad. Sekali lagi. Fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah. Fi jidiha hablum mim masad. Fi Mat asli. diha Mat asli. hab Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. lum Tiga dan guna. mim Wajibul gunnah. Idgham. idgham ma'al hunna. Sama ni lum dengan mim. Masad Asad. Qalqalah qalqalah kubra. Okey, mulai dari Puan Ros, baca dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Pendek. Mim masad, jangan masad, tapi pendek. في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah. Puan Ramnah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. Berhenti kejap. Watab. Wa tab. Ma aghna anhu. Ma kurang panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal khatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Okay, alhamdulillah. Puan Sadiqah.
Buka suara. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Alhamdulillah, mantap. Puan Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal khatab. Fi jidiha khablum min masad. Okay, Alhamdulillah. Puan Ainal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Watab. 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 Bukan be. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu. Wa mara'atuh. Kalau berhenti. A pendek. Wa imra'atuh. Tapi sambung je lah. Tadi berlahabiu ni puan sambung Ya. berhenti wa mara'atuh. Okey. Hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah. Next, Puan Farida. Buka suara dulu. Sebab Puan Farida kalau perasan saya silentkan kan. Sebab kalau tak bunyi gangguan. Oh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sini hujan lebat. Baru turun hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi semalam saya kena hujan dekat jalan naik motor ni agak sesema sikit. Cabaran. Ustaz kena makan vitamin C lebih sikit. Ya. Tapi kadang-kadang lupa nak makan. Ada dah beli tapi lupa. Okey. Immunity. Tanya. Bulan puasa kelas mula awal sikit boleh tak? Awal sikit. Saya tak boleh Kak Sadika sebab saya ada kelas. Lepas tu saya kena hantar anak saya pergi dengan isteri. Pagi. Kita kekalkan jadual biasa je Ustaz. Jadual biasa je lah ya. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
bulan puasa ni ramai yang ucap Ramadan Karim. Kalau nak jawab macam mana pun setahun dah tertinggal. Ramadan Karim macam mana? Tak clear, ulang sekali lagi pertanyaan macam mana? Bulan puasa ni ramai kawan-kawan ucap Ramadan Karim. Kita jawab, kita balas jawapan Ramadan Karim. Macam mana nak jawab? Ramadan Karim kan Ramadan yang mulia, jawab sama je lah Ramadan Karim. Kita balas semula Ramadan Karim. Ataupun jawab wa aidan boleh juga. Kalau dia cakap Ramadan Karim juga, sama je. Ada orang kata jawab Allahu Akram, Ustaz. Boleh. Kita contoh kan ini secara saya cakap Ramadan yang mulia, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita nak jawab Ramadan Karim juga. Sama je, saya Ramadan mulia je. Itu ucapan sempena kita menyambut Ramadan ni lah. Kalau Ustaz, kalau orang bagi kita selamat menyambut Ramadan, kita jawab Ramadan Karim. Boleh juga, itu bahasa Arab. Ramadan Karim itu maksudnya selamat hari Ramadan atau menyambut Ramadan. Sama je dalam bahasa Melayu. Tapi kalau maksud dari harfi dia Ramadan yang mulia, tapi tujuan dia sama kita mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Macam tu kalau Melayu dia. Kalau kita nak jawab Ramadan Karim pun boleh. Kalau kita nak orang dapat menyambut Ramadan lah, sama dengan Ramadan Karim. Maksud dia sama. Ya. Kalau sempat saya masuk, kalau sempatnya tak masuk lah sebab saya ada tadarus Quran dekat surau depan rumah aja. Okey. Mula tu bila? Yang kata nak sempat masuk ke tak tu? Ya, bila kalau puasa, bulan puasa. Bulan puasa nak buat tadarus Quran. Saya tak dengar sebab hujan sini. Macam mana? Apalah kalau bulan saya ada tadarus Quran di surau depan rumah ni dengan kawan-kawan ni lah. Hari-hari Pagi, sebelah pagi. Sampai pukul berapa? Dia mula pukul 9 juga. Tengoklah kalau bergantung pada orang ramai. Kalau sehari tengok kadang orang nak baca seorang 2 juzuk ke macam mana kalau. Dia hari-hari puan? Ya, hari-hari. Hari-hari. Bolehlah ponteng sehari untuk kelas. Mesti ada rakaman dah. Tapi kena maklum kepada Ustaz Safwan dulu. Yalah. Tak, maksudnya yang tadarus kat surau tu kan hari-hari, satu hari ponteng. Tu lah. Baca awal dulu. Baca awal dulu. Atau kalau nak buat awal tak boleh, kalau buat akhir sikit boleh? Ada yang lain macam mana? Contoh kita mula pukul, macam kelas yang satu lagi, dia minta mula pukul 11.30. Tak boleh lah kalau ni kena tanya kawan-kawan. Lewat sangat. Tak apa, buat yang tu lah. Tak apa. Pandai lah tu yang Okey. Saya ikut je. Okey, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'alna hadhihi jama'atan marhuman wa tafarruqan bi tafarruqil ma'suma wa atina rizqan halalan tayyiban wa atina ilman wafa'atan fi dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa. Allahumma